Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Hari ini saya nak kongsi sedikit tentang teknik untuk mengasah pisau. Sebab selalu ada orang kata bila saya asah pisau tak mau tajam. Sepatutnya pisau ni kalau diasah pastinya tajam, dan kita boleh ujilah pisau ni sama ada tajam atau tidak. Kalau kita tengok, kalau kita potong kertas dia makan laju tu, maksudnya dia tajam. Okey, kalau kita ambil kertas yang nipis sekalipun, kalau dia potong ni, sepatutnya kalau pisau yang tajam dia makan macam tu. Dia bukan sangkut-sangkut. Okey. Jadi hari ni saya nak kongsi macam mana nak asah pisau supaya tajam. Depan saya dia ada banyak pisau sebenarnya, dan sebahagiannya ada yang belum tajam lagi. Maksud saya bukan tajam yang tumpul, sangat-sangat tumpul. Maksudnya kita dah guna pisau tu dia dah kembali tak berapa nak tajam. Jadi kita nak tajamkan semula. Kalau cerita nak tajamkan pisau daripada bermula sekali, daripada dapat pisau yang belum dibuat apa-apa, pastinya prosesnya panjang. Jadi hari ni kita nak kongsi sedikit. Sambil itu saya nak cerita dulu kalau kata peralatan batu yang kita perlukan untuk mengasah ni. Saya tak pandai nak sebut grade batu ni. Tapi ceritanya batu ni ada yang kasar, yang sedang-sedang dan yang halus. Yang pertamanya kita ada batu yang kasar ni, yang dua permukaan. Sebelahnya kasar, sebelahnya agak sedang-sedang. Yang ini batu yang halus premium. Yang ini memang halus betul-betul, dan akhir sekali kita ada kulit. Kulit ni juga tujuannya untuk mengasah pisau supaya kita dapat ketajaman seperti yang kita kehendaki, untuk memudahkan kerja-kerja kita dalam menggunakan pisau tersebut. Baik, kalau pisau yang betul-betul tumpul, kita akan bermula dengan batu yang kasar ni. Okey, bahagian yang permukaan yang kasar. Okey. Kalau pisau yang tumpul kerana penggunaan, maksud saya yang tadi, yang kalau kata dari asah tu, pisau tu memang betul-betul tak pernah diasah lagi ataupun dah digunakan terlalu teruk sampai dah muat mata pembergerigi, kita akan guna batu yang kasar. Jadi kita andaikan sekarang ni kita ni pisau tu dah digunakan dan tumpul. Jadi macam mana nak asah? Baik, kita akan bermula dengan batu yang bukan yang permukaan kasar tadi, bahagian yang sederhana itu. Kita biasanya, kalau saya menggunakan ni ragum meja ni, ragum ni supaya memudahkan saya tak payah nak pegang batu ni. Dan kita juga boleh guna, perlukan air ni. Selain daripada air, kita boleh, ada juga orang suka guna ni 4WD-40 ni ataupun minyak. Tapi kalau ini ikut masing-masing yang sukalah. Saya suka lagi gunakan air. Basahkan dulu batu ni. Ada juga orang yang rendam batu ni. Dia bukan rendam dalam 10 minit itu, bagi betul-betul basah. Tapi batu saya ni sebab digunakan hari-hari, selalu digunakan, jadi saya perlu just spray lah bagi dia basah lembab permukaannya. Dan bila kita mula mengasah, kita akan asah mata. Asah mata pisau. Maknanya kita nak buat mata pisau ni supaya dia tajam. Daripada keadaan yang tumpul itu, untuk mengasah ni, langkah pertamanya ialah kita, orang kata, dorong, jangan tarik. Sehala, di mana tentukan sudut dalam antara 25 hingga 35 darjah. Kecondongan kemiringan mata pisau ni dengan batu tu dalam 25 hingga 30 darjah. Buat secara berselang-selang di dua-dua belah mata pisau. Saya nak ingatkan, kalau yang 25 tu dia tajam, tapi dia lebih cepat tumpulnya kalau semakin kecil sudutnya. Tapi biasanya kalau saya antara 25 hingga 30 tu, pisau akan tajam dan ketajamannya bertahan lama. Kita dorong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
16, dan kita beralih kepada batu yang lebih halus. Okey, tadi sederhana, kemudian kita bertukar kepada batu yang lebih halus. Memanglah untuk kerja mengasah ni perlu masa dan juga sedikit, bukan sedikit, banyak kesabaran, terutama kalau kita mengasah daripada mula. Macam kalau kata mengasah pisau yang kita dah guna, kemudian tumpul, kita nak tajamkan semula, taklah panjang sangat. Okay? Proses yang sama juga kita ulang, kita basahkan batu dan kita ulang proses yang sama. Okay? Nak kerja tu nak duduk ke, nak berdiri ke, terpulang pada keselesaan masing-masing, tempat masing-masing. Kalau saya lebih suka dalam keadaan berdiri macam ni. Sebabnya tak tahu, rasa pergerakan tu lebih bebas. Dan waktu kita tekan ni, jangan tekan terlalu kuat. Just lalukan sahaja mata pisau di atas batu. Okey, tolak sehala, dan bilangan kita tolak tu, kalau sebelah kirinya 10, sebelah kanan juga 10. Jangan buat jumlah yang berberlainan, sebab nanti mata pisau tu tak sama. Nanti kalau kita menyembelih ke, nak potong sesuatu ke, dia akan makan nyerong. Okey. Okey, setelah yang ini, selesai yang ini, 16, 17, 18, 19, 20. Jumlah tu ikut keperluan. Bukanlah kata saya kata mesti tetapkan jumlahnya 20 kali ke 11 kali. Kalau pisau tu tumpul, biasa lama lah sikit kita perlu mengasahnya. Dan akhir sekali kita pergi ke batu yang paling halus. Yang paling halus ni masih pada sudut yang sama. Basahkan dulu. Setiap kali mesti dalam keadaan basah. Seperti yang saya kata tadi, yang ni pun boleh guna 4W40 untuk membasahkan batu. Ada orang suka, dia kata kalau guna 4W40 ni pisau tak karat. Pada saya sebenarnya lebih kepada penjagaan pisau. Okay? Kita dorong juga sekali lagi jumlah yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20. Kita keringkan dulu mata pisau ni. Ini saya kata penjagaan tadi, untuk mengelakkan mata pisau kita berkarat. Dan akhir sekali kita akan beralih, bukan akhir sekali, selepas batu kecil halus ini, kita akan beralih kepada kulit. Nak ditegaskan kulit ni. Kalau tadi kita dorong, kadang-kadang mulut itu sesuai ke, dorong, okay, dorong, tolak. Yang sampai ke kulit kita akan tarik. Okey, maksudnya kalau tadi kita tolak daripada hujung pisau ke pangkal, sekarang ni kita akan tarik dari pangkal pisau, mata pisau, ke hujung. Sama, sudutnya sama. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dan kita bersihkan batu pisau sebelum langkah yang terakhir. Ini yang betul-betul, kata-kata betul, memang nak super tajam.
air sekali kita akan lalukan di atas kertas sahaja. Okey, yang ni terpulang. Di samping kita dapat sambil menajamkan mata pisau, masa ni juga kita dapat betul-betul mengeringkan mata pisau. Bila kita lap di atas kertas ini, dia akan dapat mengeringkan mata pisau. Tujuannya supaya tajamnya tahan lama dan juga dia mengelakkan mata pisau boleh bertahan lama tanpa berkarat apabila kita simpan. Okey. Bila kita dah siap yang ni, maknanya kita dah selesai untuk menajamkan pisau dan kita boleh ujilah tengok betapa tajamnya pisau ini apabila telah diasah tadi. Boleh tengoklah. Okey. Boleh tengok. Kalau pisau yang betul-betul tajam, dia akan lalu macam ni. Kalau tak tajam, dia akan sangkut-sangkut. Dia tak makan kertas ni dengan orang kata clean cut, orang putih kata clean cut. Okay? Dia akan nampak macam berbulu-bulu tu. Benarnya masih ada gerigi pada mata pisau. Baik. Itu cara kita nak uji dan saya rasa langkah-langkah untuk menajamkan pisau saya dah tunjukkan dengan jelas. Tuan-tuan boleh cubalah lepas ni. Semoga ilmu ini, pengetahuan yang kita kongsi ini, yang saya juga belajar daripada orang-orang yang terdahulu, atuk-atuk, nenek, datuk-datuk dulu mengajar macam mana nak ajar. Saya dulu bukannya reti juga tajamkan pisau ni. Bila belajar dengan orang yang betul-betul mahir tentang mengasah pisau ni, barulah saya kata dah cuba. Itu pun cuba juga berkali-kali. Dan moga ilmu pengetahuan yang kita kongsi ni bermanfaat buat semua dan boleh cuba dan jaya. Memang perlukan latihan dan juga untuk dapatkan ketepatan itu dia mungkin memakan masa sedikit. Dari segi medium untuk mengasah tu, nak guna air, nak guna minyak, terpulang kepada diri sendiri. Sebenarnya saya pun kadang-kadang ada masa saya guna air, ada masanya saya guna minyak. Saya lebih guna air kerana air murah daripada minyak. Kalau minyak ni satu tin ni kalau tak silap RM8 ni, RM2.90. Kalau air ni satu botol ni berkali-kali guna pun tak menyebabkan kos yang tinggi. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu bermanfaat dan kita sampaikan, kongsikan bersama. Sekian, terima kasih.